Dalam minggu Advent yang keempat, pada hari ini mari kita sama-sama membuka dan membaca Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. 今天是降临节的第4个主日，让我们一起打开圣经，我们看路加福音第2章，从第8节到第14节。 Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. 路加福音2章8到14节。 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." 路加福音第2章8到14节，在伯利恒之野地里，有牧羊的人，夜间按着根刺看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布窝在马槽里，那就是记号了。”忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。” Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kami bisa beribadah pada hari ini. 感谢主所赐的时间，好让我们今天能够敬拜你。 Kami bersyukur di setiap ibadah Tuhan masih berkenan untuk berbicara kepada kami. 我们感谢你，在每一个崇拜会当中，你还喜悦地对我们说话。 Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan kami dan selalu ingin mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. 主，我们感谢你，你从不放弃我们，并且赐给我们力量，让我们能够按照你心意而活。 Hari ini kami mau belajar lagi dari firman-Mu ya Tuhan. 今天我们从你的话语学习， Ajarlah, tuntunlah kami. 请你牵引和指导我们， Tolonglah kami untuk bisa memahami. 帮助我们能够明白， Tolonglah juga kami untuk bisa melakukan firman itu dalam hidup kami. 帮助我们在生活中能够遵行你的话。 Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. 我们把这段时间完全交托， Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名活泼的道，我们祷告， Amin. 阿门。 Fokus kita pada pagi hari ini adalah pada isi pujian sejumlah besar bala tentara sorga yang tercatat di ayat 14. 我们今天要注重的就是那个一大队天兵和天使在第14节所说的话。 Ini pujian yang tidak panjang, syairnya itu hanya berbunyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya." 他说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。” Pujian ini merupakan respon terhadap pengumuman kabar baik yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. 这首赞美诗呢，是他们作为天使对他们报好消息，说主耶稣要诞生的好消息的回应。 Dan kabar baiknya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 那么这个大好信息就是今天在大卫的城里为你们生的救主，就是主基督。 Tetapi pujian ini juga memiliki fungsi yang lain selain hanya sebagai satu respon. 但是这首诗歌也有其他的功用，除了是一个回应之外， Memiliki fungsi sebagai penjelasan. 作为一个说明，
yaitu memberikan penjelasan terhadap peristiwa kedatangan Juru Selamat ini. 是做说明主耶稣到我们的救主到来的这个 Melalui 事 lagu 件。 pujian ini, para bala tentara sorga itu menyingkapkan atau lebih tepatnya mungkin menjelaskan mengenai apa akibat dari kelahiran Sang Juru Selamat itu. 那么接着说这首诗歌呢，是要揭露或是报给我们，主基督降生的时候的后果结果是什么？ Dan melalui lagu pujian ini kita bisa menemukan paling tidak 2 akibat utama dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus. 从这个赞美当中，我们至少可以看到2个的主要重点。 Kita 从 melihat 主耶 isi 稣的 pujian, 放生， kita melihat isi pujian ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. 我们看到他的那个赞美中有可以分为两个部 Bagian 分。 yang pertama itu berbicara tentang apa yang terjadi di wilayah sorga, di tempat yang maha tinggi. 那么第一部分呢是讲说在天上的部分，就是在至高之处， Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. 在至高之处荣耀归于上帝。 Jadi peristiwa Natal ini membawa bala tentara surga itu memuji, meninggikan, memuliakan Allah yang agung, yang maha kasih. 所以圣诞的事件呢，是让这一大队天兵赞美上帝，归荣耀于上帝。 Dan kenapa Allah ini dipuji? 为什么赞美上帝呢？ Karena Allah adalah Allah yang berperan aktif di balik dan di dalam peristiwa Natal pertama. 因为上帝呢，在圣诞的事件当中，或者在这背后起了积极的作用。 Allah adalah sutradara di balik drama Natal pertama. 那么基督呢，上帝呢是这一切事件的导演。 Natal itu dimulai dari hati Allah yang mengasihi dunia ini. 那么圣诞呢，是从上帝的心意开始，上帝爱世界的心意。 Dan karena kasih itu naturnya adalah bertindak atau berbuat, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal datang ke dunia. Yohanes 3 ayat 16. 因为上帝的爱，他的本性就是要爱我们，所以上帝赐下的独生子来到世上来爱我们。 Nah, ini tindakan yang luar biasa. 这是一个非常出奇的行为。 Anugerah Allah terlihat sangat luar biasa. 上帝的恩典非常Maka 清楚的凸显。 pujian bala tentara surga ini menegaskan bahwa Allah itu memang satu-satunya pribadi yang layak mendapat pujian dan kemuliaan tertinggi. 因为从中我们会看到，唯有上帝是配得接受一切的荣耀和赞美，在至高之处归于人的。 Ini bagian pertama. 这是第一点。 Bagian yang kedua berbicara tentang apa yang terjadi di wilayah bumi, wilayah dunia. 这是第二部分，是在地上的部分。 Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 在地上平安赐予他所喜悦的人。 Jadi kedatangan Kristus ini bukan hanya untuk kemuliaan Allah, 所以基督不只是把一切的荣耀归于上帝， tetapi juga untuk kebaikan manusia di dunia. 而是为了人在世上的好处。 Maka setelah memberikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bala tentara surga ini memproklamirkan damai di bumi, peace on earth. 所以一大队天兵除了归荣耀在至高之处归荣耀上帝之外，他还讲说，他也宣告说，在地上平安归于他所喜悦的人。 Saudara perhatikan bahwa pujian itu meringkaskan dengan satu kata saja, meringkaskan berkat Natal dengan satu kata saja, yaitu apa? Damai, sejahtera, peace. 所以呢，这个事件当中能够总结一句话，就是和平或是平安， Tidak dipakai istilah lain, 没有用其他的字， tidak ditambah dengan ungkapan-ungkapan lain. 也没有加上任何的表态。 Yang ditawarkan bagi manusia di dunia diringkaskan dengan satu istilah, peace, damai. 提供的给世人的只有总结一句话，就是平安。 Dan damai ini sesungguhnya adalah satu gift, satu pemberian. 那这个平安呢，是一个礼物， Karena ini adalah akibat dari kedatangan Yesus ke dunia. 这是主耶稣来到世上的结果。 Peace itu bukan karena manusia yang mencarinya. 那么和平或是平安，不是人去寻找， Jadi ketika manusia menerima Yesus Kristus yang datang ke dunia, maka manusia itu juga menerima damai sejahtera. 所以当人接受从生下而来的主耶稣基督，他们也接受了这份礼物。 Tadi dibacakan satu ayat, yaitu Yohanes 14 ayat 27, damai, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
那么约翰福音第14章20节也说，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Yesus membedakan damai yang ia berikan dengan damai versi dunia. 所以主耶稣呢，就分别了他所赐的平安，还有世界上所谓的平安。 Atau dengan kata lain, damai versi Yesus bukan damai dari dunia ini, tetapi damai dari dunia lain, damai dari atas, damai dari surga. 所以换句话说，主耶稣所赐的平安，不是世界所赐的平安，而是另外一个版本的平安，是从天上而来的平安。 Apa yang dunia ini umumnya pikirkan mengenai damai? 那么世界上所想的平安是怎么样的呢？ Tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, maka hati damai, hati tenang, tidak gelisah. 是否是没有战争、没有冲突、没有争斗，或者是没有问题，那就是所谓的平安吗？ Jadi damai dalam pengertian dunia ini sering dikaitkan dengan situasi atau keadaan sekitar. 所以世界上的平安都是以一切的局势或是一切的事情息息相关的。 Kalau tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada yang mengganggu, kalau keuangan cukup baik, kalau sikon rumah tangga harmonis, kalau pandemi berlalu dan sebagainya, baru itulah damai. 如果世界没有战争，没有人之间没有冲突，或是家里的经济情况很好，或者是没有任何的问题，没有面对任何的困难，那就是他心里就有平安。 Jadi pemahaman dunia mengenai damai itu sangat bersifat situasional, sangat terkait dengan situasi. Itu sangat rapuh dan itu sangat temporary. 所以世人所谓的平安是以局势而论的，是看情形而论的，所以这个是暂时性的，是局势性的。 Saudara coba bayangkan kalau situasi buruk itu tidak berubah menjadi lebih baik. 如果试想想，如果恶劣的情形没有好转，成为更好， Berarti kita yang ada dalam situasi yang makin memburuk itu, kita nggak berdaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak bisa memiliki damai selain bertahan pasif. 那么呢，在这样情形当中呢，我们就在世界上的平安的困难的时候呢，我们就没有拥有这样的所谓的平安。 Maka damai yang Yesus berikan bukan situasional. 所以主耶稣所赐的平安，并不是局势性的平安， Sebab bukan ditentukan oleh situasi, 因为不是受情形所决 tetapi 定的， tetapi ditentukan oleh kehadiran Allah. 而是由上帝的灵个所决定的。 Saya senang sekali ada satu orang memberikan definisi yang sangat ringkas padat mengenai damai. 我很庆幸有一个人做了一个对平安做了一个很美好的总结。 Orang itu berkata, peace is not the absence of trouble, but the presence of God. Damai itu bukan absennya atau tidak adanya kesulitan, tetapi damai itu adalah kehadiran Allah. 那么一个人说呢，和平或是平安呢，并不是没有问题的出现，而平安呢是讲说有上帝与我们同在。 Jadi sekalipun berada dalam keadaan sulit, tetap bisa memiliki damai karena ada kehadiran Allah. 所以在困难的时候，我们还能够有平安或是和平，因为我们拥有上帝。 Jadi saudara, kalau kita ini menginginkan damai itu menguasai hidup kita, maka mau tidak mau memang Allah harus hadir dan Allah harus menguasai hidup kita. 所以呢，如果我们要有平安的话呢，那么上帝必要临在我们的生命当中，我们必须要拥有上帝。 Tujuan Allah tidak pernah memberikan damai terlepas dari dirinya. 所以上帝赐的平安从来不会脱离他自己本身。 Tujuannya adalah memberi kita damai dengan Dia menjadi pribadi yang paling mulia, yang paling kita prioritaskan di dalam hidup kita. 所以上帝所赐我们的平安，我们用的平安的，就是让上帝在我们心中完全的掌权，他是唯一的位格，是我们所爱。 Jadi berbicara mengenai damai itu sangat didasarkan berharmoni dalam relasi antara Allah dan manusia, di mana Allah itu hadir dalam hidup manusia. 所以所谓的平安或是和平呢，就是我们有上帝保持很好的关系，让我们心中也让我们能够与上帝和睦。 Jadi yang paling fundamental berbicara damai itu berbicara mengenai damai dengan Allah, peace with God. 所以最基本的和平就是我们与上帝同在的和平。 Dan damai dengan Allah ini menjadi fondasi untuk pengejaran semua bentuk damai yang kita inginkan dalam hidup kita. 所以上帝所赐的平安成为一个基础，是我们寻找一切的事情的平安。 Jadi harus dimulai dari sana. 所以要从那里开始。 Saudara ingat kisah Adam dan Hawa di Kejadian pasal yang ketiga. 如果你记得
在创世纪3章亚当和夏娃的故事。 Ketika mereka hidup di Taman Eden dalam relasi yang baik benar dengan Allah, hidup mereka berjalan baik dan mereka hidup di dalam damai di Taman Eden. 当他们在伊甸园的时候，他们与上帝过得很好、很和睦的关系。他们在伊甸园过着很幸福的生活。 Tetapi ketika mereka melawan perintah Allah untuk tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, dikatakan mereka itu takut terhadap Allah, kemudian sepertinya melarikan diri dari Allah, bersembunyi karena apa? Mereka takut bertemu dengan Allah. Tidak ada damai dalam hati mereka. 所以，当他们违反了上帝的命令，不可以吃那个生命树的果子的时候，他们就触犯了上帝的规律，而且他们变成很害怕，而且躲着上帝。 Saudara, kita perlu belajar dari kisah Adam dan Hawa di Taman Eden ini. 我们要向亚当和夏娃在伊甸园的这事件学习。 Kecenderungan hati kita, hati saudara dan saya adalah ingin menjadi penguasa, menjadi raja atas hidup kita sendiri. Maka kita tidak mempercayai Allah, mencurigai Allah, bahkan memusuhi Allah yang mau menjadi penguasa, raja atas hidup kita. 所以人都有这样的一个倾向，要自己管理自己的生活，掌管自己的生活，以致完全不能够用上帝来掌权，完全不信靠上帝，完全没有交托于上帝。 Jadi kebohongan atau godaan dari setan pada Adam dan Hawa itu diturunkan sepanjang sejarah ke setiap hati manusia. 所以撒旦受那个蛇的影响，人受撒旦的影响呢的这个事件呢，遗传到世上。 Engkau perlu mengatur hidupmu sendiri, jangan biarkan apapun termasuk Allah untuk mengatur hidupmu. 你要自己管理生命，不要让上帝来管理， Maka engkau akan bahagia. 那么你就会幸福。 Kalau engkau biarkan Allah mengatur hidupmu, maka engkau akan kehilangan yang terbaik dalam hidupmu. 如果你让上帝整顿你的生命，那么你就失去生命中一切的美好的事情。 Nah, saudara, kebohongan ini diteruskan sepanjang sejarah ke setiap hati manusia. 这样的谎言呢，世世代代的传下来，在每一个人的心中。 Jikalau seseorang menerima dan menelan mentah-mentah kebohongan itu, maka dia tidak akan hidup dalam damai. 如果一个人生吞活剥的把这个谎言吞在心里的话呢，他就失去了所谓的平安。 Kita tidak akan bisa memiliki damai yang sejati sampai kita memiliki damai dengan Allah. 我们不能够拥有真正的平安，除了我们与上帝和睦所产生的平安。 Dosa dan pemberontakan kita berteriak melawan kita. 我们的罪恶，我们的反叛，都与上帝相冲。 Dosa dan pemberontakan kita membuat kita takut mati karena jauh dalam hati kita, kita tahu bahwa memang kita layak dihukum. 那么我们所犯的罪恶和那些触犯上帝的条规，让我们害怕，因为呢，我们已经违反了上帝。 Dosa kita membuat kita terus menjauh dari Allah karena kita masih ingin menikmati dosa itu. 那么罪恶使我们远离上帝，因为我们还想着享受这样的罪恶。 Dosa kita membuat kita berkonflik dengan orang lain karena sifat dosa itu egois. 那么罪恶呢，使我们与别人冲突，因为罪恶通常就是自私的。 Tetapi Yesus datang ini untuk memberikan damai dengan Allah dengan membayar hukuman atas dosa kita. 但是基督带来呢，是我们付上代价，让我们与上帝和好。 Maka Alkitab mencatat orang yang hidup dalam iman pada Kristus adalah orang yang hidup dalam damai dengan Allah. 所以圣经记载说，一个人靠信心而活的人，就是与上帝和睦的人。 Damai dengan Allah artinya kemarahan Allah karena dosa kita itu sudah disingkirkan. 因为与上帝和睦，就是我们的罪已被上帝挪移了， Pemberontakan kita sudah diatasi. 我们的反叛已经控制了， Dan Allah mengadopsi, menerima kita sebagai anggota keluarganya. 而且上帝呢，让我们成为他家里人的一部分。 Maka sebagai bagian dari keluarganya, Allah tidak mungkin berbuat jahat untuk kita yang adalah anggota keluarganya. 所以作为家庭的一部分，上帝不会恶待我们， Dia Bapa yang penuh kasih. 他是一个充满慈爱的天父， Dia sahabat kita. 他是我们的良友， Maka kita bisa memiliki peace ini. 所以我们能够拥有这样的平安。 Dan ini menjadi fondasi untuk kita bisa menjadi peacemakers. 这就是一个基础，让我们能够成为传和平的人。 Saudara perhatikan isi pujian bagian yang kedua ini. 我们要看看那个第二部分的那个赞美。 Dikatakan begini, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 他说，在世上平安归于他所喜悦的人。 Tidak dikatakan begini. Tidak dikatakan damai sejahtera di bumi untuk semua manusia. 他并没有说，世上的平安是给所有的人的， Tetapi ada pembatasan di sini. 但是也有限制， Yaitu di antara manusia yang berkenan kepadanya. 而是基于那个他所喜悦的人。
Jadi memang ditawarkan untuk semua. 本来就是赐给每个人的， Tetapi hanya akan dialami oleh orang-orang tertentu, bukan untuk setiap orang. 但是呢，却只有某些人、一定的人所经历的， Di antara manusia yang berkenan kepadanya. 就是蒙他喜悦的人。 Hanya untuk orang-orang yang Allah perkenan untuk berkati, untuk berikan damai itu. 就是上帝喜悦要去祝福、要去使他们幸福的人， Saudara, ini luar biasa sekali. 这是一个非常触及的事 Berarti 情。 Allah yang memilih, bukan kita yang memilih. 所以是上帝选择，而不是我们选择。 Allah memilih kepada siapa dia akan mencurahkan kebaikannya. 上帝选择他要向哪一个人是他的美善。 Para gembala ini contoh yang baik. 那牧羊人就是好的例子， Mereka nggak memilih Allah, Allah yang memilih mereka. 他们并没有选择上帝，是上帝选择他们。 Memang mereka harus berespon dalam iman. 原本他们要是用信心来回应， Tetapi karena anugerah Allah, mereka mendengar kabar baik itu. 但是因着上帝恩典，他们听到这个好消息， Dan ketika mereka berespon dalam iman, maka damai diberikan. 所以当他们以信心回应的话时候呢，他们就拥有了这样的平安。 Jadi saudara, orang-orang yang dikatakan sebagai manusia yang berkenan padanya adalah orang-orang yang percaya pada Kristus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, yang akan datang kembali, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. 所以呢，蒙上帝喜悦的人，就是相信主耶稣基督，相信他的生，相信他的死，相信他的复活，相信他的升天，相信他坐在上帝的右边，必要第二次再来。 Jadi sekali lagi, damai ini hanya untuk orang-orang yang di dalam Kristus. 所以再一次的，这样的平安是在基督里的人的平安。 Saudara, kembali pada definisi yang tadi saya kutip. Peace is not the absence of trouble, but the presence of God. 正如刚才我说的，平安不是没有了问题，或是没有了困难，而是与上帝同在。 Lagu pujian terakhir mengatakan Dia Kristus adalah Immanuel. 那么刚才的诗歌说，他是基督，他是以马内利。 Immanuel artinya Allah menyertai kita. 以马内利的意思就是上帝与我们同在。 Jadi kehadiran Yesus tidak lain dan tidak bukan dari kehadiran Allah sendiri. 所以主耶稣基督的临在，不只是上帝亲自临在。 Immanuel berarti Allah mau hadir, mau terlibat dalam kehidupan manusia. 以马内利就是上帝要临格在我们生命当中，要与我们同在。 Jadi peace is not the absence of trouble, but the presence of God, the presence of Christ, the presence of Immanuel. 所以和平并不是没有了任何问题，和平乃是与上帝同在，有基督同在，还有以马内利。 Jadi peace itu, damai itu diakibatkan karena adanya relasi dengan Kristus dan kehadiran Kristus di dalam hidup kita ini. 所以和平是有上帝与我们同在，有上帝临在我们的生活当中。 Saudara, ketika kita berbicara damai 如果我们说平安， atau istilah dalam bahasa asli itu adalah shalom. 或者是原文里面的沙龙， Saudara, bicara shalom itu bukan sekedar cuma bicara peace of mind, pikiran kita tenang, tidak gelisah. 那么所谓的沙龙或是平安，不只是我们的心境或我们的心态，就平安。 Shalom itu kalau diartikan harafiah artinya well-being, satu keadaan baik yang utuh. 那么这个所谓的平安或者沙龙呢，在原文里面就是一个有福利的，或者是充满着益处的， Wholeness, keutuhan, itu shalom. 是完整的，那就是沙龙。 Jadi menggambarkan kebaikan Allah yang utuh, yang penuh untuk orang-orang yang berkenan di hadapannya. 所以是形容上帝完全的美意在每一个人的身上。 Jadi bukan sekedar cuma kita punya peace of mind, ketenangan pikiran, hati tidak gelisah. Bukan sekedar itu. 所以并不是我们的思想的安宁，那才是平安。 Yesus disebut sebagai Raja Damai. Yesaya 9 ayat ke-5. Peace, Prince of Peace. 那么在以赛亚第9章第6节说，基督是和平的君。 Berarti dimanapun dia memerintah, maka damai pasti hadir karena dia Raja Damai. 意思是说，无论他在哪里掌权，那里就有平安，因为他是和平的君。 Maka di dalam Kristus ada keselamatan. 所以在基督里有救恩， Di dalam Kristus ada kekuatan. 在基督里有力量， Di dalam Kristus ada sukacita, 在基督里有喜乐， ada kepuasan, 有满足， ada harmoni, 有和睦， ada ketentraman. 有平安。 Saudara, inilah semua diringkaskan dengan kata shalom itu. 这一切都是这个shalom 里面所发出来的。 Maka di dalam Kristus
memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan, tapi kita tidak khawatir menghadapi masa depan. 在基督里，我们不知道我们要面对的是什么，但在基督里，我们相信，一切都有按照上帝的美意而发生。Di dalam Kristus kita tidak takut akan apa yang akan dikatakan orang lain tentang kita. 那么在基督里，我们不惧怕别人论我们说的话。 Di dalam Kristus kita tidak sendirian ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. 那么在基督里，我们并不是单独的去面对问题。 Di dalam Kristus kita tidak khawatir karena Allah adalah Allah yang memelihara kita. 在基督里，我们并不挂虑，因为是上帝眷顾我们。 Di dalam Kristus kita tidak berputus asa ketika kita kehilangan apa yang sangat kita kasihi. 在基督里，我们不灰心失望，即使我们失去了我们所爱的东西。 Nah, semua ini dicakup dengan istilah shalom itu. 这一切都包含在这句话 shalom 里面。 Ada seorang pendeta berkhotbah di sebuah gereja, di sebuah gereja di kota Chicago. 那么有一个牧师在芝加哥的一个教会里讲到， Hari itu dia berkhotbah tentang Yesus yang mengerti kita dan bersimpati dengan kita. 那一天他讲到说，上帝明白或理解我们，是体恤我们。 Setelah dia selesai berkhotbah, 他讲完道之后， ada seorang bapak mendekati dia 有一个弟兄靠近他， dan berkata begini, 跟他说， jikalau bapak punya istri yang baru saja meninggal, seperti yang saya alami, dan anak-anak yang masih kecil menangis karena mamanya yang meninggal, yang tidak akan pernah kembali, maka bapak tidak akan bisa berkhotbah apa yang bapak khotbahkan hari ini. 他说，如果你有一个妻子，去世了，而且留下那个还小的孩子，那么呢，这样的情形当中，你就不能够按照你刚才所讲到的内容讲到。 Beberapa hari kemudian, 几天之后呢， terjadi satu peristiwa tragis. 有一件悲惨的事情发生。 Istri dari pengkhotbah itu tewas dalam satu kecelakaan kereta api. 那个牧师的妻子呢，在一个火车的意外当中丧命了。 Jenazahnya dibawa ke kota Chicago, 那么他的尸体带到芝加哥去， disemayamkan di tempat di mana pengkhotbah atau bapak pendeta itu berkhotbah beberapa hari sebelumnya. 而且放在那个牧师讲道的地方。 Dia melihat jenazah istrinya di peti mati. 他看到棺木里的妻子尸体， Hatinya terpukul, 他的心受打击， sangat sedih, 他非常的伤心， sangat kehilangan. 他非常的失去。 Kemudian dia berpaling kepada audiens atau orang-orang yang hadir di acara pemakaman itu. 然后向那个观众看，因为他们出现在这个葬礼。 Dia berkata, beberapa hari yang lalu ada seorang bapak menemui saya setelah saya berkhotbah tentang Yesus yang bersimpati dengan kita. 那么几天前呢，有一个弟兄来见我，是关于主耶稣的怜悯。 Dia tidak setuju karena dia baru saja kehilangan istrinya. 他不同意我的说法，因为他几天前才失去妻子。 Saya baru saja kehilangan istri saya. 我也刚刚失去我的妻子。 Dan kalau ada bapak itu hadir di tengah-tengah kita, saya mau katakan bahwa Kristus cukup bagiku. 如果那位弟兄在我们当中，我要对他说，基督对我已经足够了。 Hatiku memang hancur, 我的心原本破碎， tapi anugerah Tuhan dalam Kristus cukup bagiku. 但是在基督的恩典够我用。 Saudara, inti berita Natal sangat jelas sekali. 所以圣诞的信息非常的明 Di 确。 dalam Kristus Allah mau hadir dan terlibat dalam kehidupan manusia untuk menghadirkan shalom ini. 基督要临在我们的生命当中，与我们同在，为了要赐给我们这个 shalom。 Kalau kehadiran Kristus adalah kehadiran membawa shalom, yakinlah itu akan memimpin, membawa kita kepada well-being, pada keadaan baik yang Tuhan tahu itu yang terbaik untuk kita. 所以，如果基督临格在我们生命当中，让我们呢，你要相信，他将会带领我们过着更美满、更有美意的生活。 Kehadiran Kristus, kehadiran yang membawa shalom. 上帝的灵格是带来 shalom 的灵格， Kalau dia berfirman, maka untuk shalom, kebaikan bagi kita. 所以如果他说话，那就是对我们的生活的 shalom。 Kalau dia menegur, itu untuk shalom, kebaikan bagi kita. 如果他指责我们，那也是对我们的 shalom。 Kalau dia mencegah kita untuk berbuat sesuatu, maka itu adalah untuk shalom,
kebaikan bagi kita. 如果他阻止我们去做一些事情，那也是沙勒姆所带来的美意。 Kalau dia izinkan untuk kita melewati pergumulan kesulitan, maka kita bisa yakin itu untuk shalom, kebaikan bagi kita. 他如果允许我们经历了一些的困难或是难处，那么我们要相信，那也是对我们的沙龙所带来的益处。 Saudara, kalau kita bisa berpikir seperti itu tentang Kristus yang hadir, yang datang di Natal yang kita rayakan, saya percaya akan ada shalom, kedamaian di dalam hati kita. Karena apa? Karena kita tahu He is in control of everything. Dia yang mengontrol segala sesuatu dan dia selalu bermaksud untuk kebaikan. 如果我们相信上帝的临在是把这个平安赐给我们每一个人，那么呢，我们就相信在我们生活当中，上帝必要掌权，因为他掌权的地方就要把平安赐给每一个人。 Peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ. 平安并不是没有了问题，而是有上帝的同在。 Biarlah kita sungguh beri tempat untuk kehadiran Kristus dalam hidup kita. 但愿我们在生命中预备一个地方，让上帝掌权。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. 主啊，感谢你，今天我们能思想你的话。 Ya Tuhan Yesus, Engkaulah damai sejahtera kami. 主啊，你是我们的和平和平安。 Engkau hadir datang untuk memberikan shalom bagi kami. 你临格在我们当中，为了把平安赐给我们， Yang mencakup berbagai berkat rohani yang jelas untuk kebaikan kami. 包括了一切的属灵的恩典，是对我们有益处的。 Engkau adalah Raja damai. 你是和平的君， Maka dimanapun Engkau memerintah, selalu damai itu yang hadir. 因此无论你在哪里掌权，平安同样的出现。 Kami bersyukur untuk Engkau yang peduli dengan kami. 我们感谢你，因为你眷顾我们， Engkau yang mau datang untuk menghadirkan shalom itu bagi kami. 你愿意来到我们当中，不要把这个平安赐给我们。 Sekalipun kami berada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, kami memiliki keyakinan di dalam Kristus kami bisa mengalami shalom itu. 即使我们处在一个非常困难的时期，但我们相信上帝临在我们当中，把平安赐给我们。 Berkati renungan firman-Mu untuk boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. 祝福你今天的话语，让我们成为我们生命当中的指标。 Biarlah kami meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. 让我们深信主耶稣所说的：“我所赐给你的平安，不像世界所赐的平安。” Biarlah kami bisa mengimani dan mengamini janji itu. 让我们能够深深的相信上帝的这个应许。 Dan ketika kami mengimani, mengamini dan menghidupi janji itu, maka sungguh damai sejahtera itu akan hadir dalam hidup kami. 当我们相信并活出这样的应许的时候，我们就深信那个平安降临在或是活在我们的生命当中。 Terima kasih untuk berkat Natal yang luar biasa yang Kau berikan untuk kami. 主啊，感谢你赐下这个圣诞的恩典。 Berkat Natal yang tidak lain dan tidak bukan adalah Engkau sendiri dalam hidup kami ya Tuhan. 那么圣诞的祝福不是其他的，而是你自己本身。 Yang memberikan damai yang melampaui segala akal. 你赐给我们平安是超乎我们所思所想。 Terima kasih. 主啊，感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。